dekat abang saya, maka saya kena jawablah dalam dewan ni. Hebat bunyinya, ketua penerangan PAS, hebat bunyi. Tapi hebat bunyi berdegar-degar tapi tak benar, saudara-saudara sekalian yang ahli-ahli yang berhormat. Yang pertama, adik saya Abdul Rahim bin Maslan, kad pengenalan 7225-01-5313 adalah ahli UMNO nombor 01436367. Tak benar adik saya ahli PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, abang saya, ada seorang je abang, nama Muhammad Abdullah Maslan, sebab dia menipu dalam dewan. Muhammad Abdullah Maslan, kad pengenalan 620810-01-5595. Sebab tadi apa yang diungkapkan itu masuk dalam Hansat, yang ini pun masuk dalam Hansat. Ahli UMNO abang saya yang dituduh PAS oleh pokok sena, nombor ahli 01436628. Okey, pokok sena cakap hebat tapi dunia tidak benar. Dunia akan berubah. Yang berhormat bukan tahu. Yang berhormat bukan tahu. Dunia akan berubah. Tak apalah. Besok yang berhormat pergi declare dalam perhimpunan UMNO. Saya baru saja menghubungi abang dan adik saya. Tapi saya nak beritahu kepada ahli-ahli yang berhormat, sebelah sana tu cakap berdegar-degar tapi tak benar. Itu poin yang saya nak beritahu. Saya tak apalah, ini hal personal. Tapi dah disebut dalam dewan ni, maka saya jawab juga dalam dewan ini. Kalau ahli-ahli yang berhormat di sebelah sini mendengar hebat di sebelah sana tu, hebat tapi tidak benar. Sekejap lagi saya akan buktikan ada seorang lagi bercakap hebat tapi tidak benar. Okey. Yang berhormat Jasin, perluasan kelulusan potongan cukai ke atas derma kepada bangunan yang dibeli bagi kegunaan aktiviti khairat. Adakah dibenarkan untuk membeli bangunan terpakai? Jawapannya, dibenarkan untuk beli bangunan terpakai. Adakah dibenarkan untuk beli bangunan rumah anak yatim, sekolah tahfiz? Dibenarkan bagi semua organisasi atau institusi yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 6 Akta Cukai Pendapatan 1967 meliputi rumah ibadat dan bangunan untuk tujuan pendidikan dan kebajikan seperti terkandung dalam garis panduan dalam laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jasin, adakah kelonggaran diberi kepada orang sakit tunaikan haji? Kelonggaran diberi di mana cukai tidak dikenakan bagi pengeluaran awal annuiti tertangguh skim persaraan swasta disebabkan oleh pencarum meninggal dunia, pencarum meninggalkan negara secara kekal, kehilang upayaan kekal mental dan fizikal, penyakit serius yang kekal ataupun serious diseases. Yasin, bagaimana LHDNM mengutip hasil walaupun kerajaan memberikan pelbagai insentif? Yang pertama, meningkatkan kesedaran pembayaran cukai melalui pendidikan. Saya juga baru ni ada merasmikan satu kempen kaedah membayar cukai dan juga apakah faedah membayar cukai kepada pelajar-pelajar sekolah tingkatan 6 contohnya. Yang kedua, meningkatkan penguatkuasaan yang akan meningkatkan hasil. Dan yang ketiga, memperluaskan asas cukai melalui operasi Ops Mesra Hasil untuk memperbanyakkan bilangan pembayar cukai yang belum mendaftar cukai. Kita harapkan rakyat membayar cukai dengan sukarela. Itu yang penting, Yang Berhormat Jasin. Satu lagi, Yang Berhormat Jasin mencadangkan bahawa pengenaan RPJT dikira tempoh pelubusan daripada tarikh hartanah diserahkan kunci. RPJT ini tentunya bertujuan untuk bendung spekulasi dalam hartanah. Jadi cadangan perlu terlebih dahulu diteliti dan dikaji mengenai apabila kunci itu diserahkan. Kuala Krai, saya ingin menyebut di sini bahawa kenaikan taraf elektrik ini tentunya akan dijawab di semasa ke semasa oleh pihak kementerian yang berkaitan. Tapi saya ingin maklumkan di sini bahawa 200 unit penggunaan elektrik dalam sebulan adalah dikecualikan dari GST kepada pengguna domestik. Dan kita juga memberikan subsidi elektrik kepada pengguna yang di bawah bilnya ringgit Malaysia RM20 secara purata setahun. Jumlah yang kita berikan subsidi ini berjumlah 145 juta ringgit. Dan rakyat yang pendapatan rendah yang nilai bil elektriknya kurang daripada RM20
berjumlah 1.1 juta isi rumah. Seterusnya, Sungai Siput mencadangkan dibuat kajian supaya kenaikan cukai pendapatan pada sektor korporat secara serentak dengan negara rakan perjanji seperti Trans-Pacific Partnership Agreement dengan izin TTP supaya dapat mengekalkan daya saing negara. Cadangan supaya dibuat kajian ini boleh dipertimbangkan. Bagus cadangan daripada Sungai Siput tadi. Beliau tidaklah berdegar-degar sangat berucap, tapi ucapannya itu amat berilmiah. Walau bagaimanapun memandangkan tahap pembangunan di negara-negara terlibat adalah berbeza, adalah sukar untuk dikendalikan secara perjanjian antarabangsa. Kerana Malaysia akan kehilangan policy space dengan izin untuk menjaga kepentingan negara kita. Perkara ini dikendalikan di peringkat antarabangsa melalui kerjasama meningkatkan pertukaran maklumat bagi maksud percukaian. Sabar dulu, saya nak menjawab dulu ya. Dengan peroleh maklumat yang lengkap, maka cukai pendapatan yang tepat jumlahnya dapat dikutip di negara ini dan juga di negara rakan penjanji berkenaan. Ya, sila rantau panjang. Satu je. Okey. Terima kasih. Saya tertarik apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkaitan dengan bil elektrik yang diberi bantuan kepada lebih daripada 1 juta isi rumah yang menggunakan bil elektrik RM20 sebulan ke bawah. Saya nak tanya, dalam negara kita ni yang bil elektrik RM20 semua ni, rumah dia tak ada kipas ke? Dia hanya pakai lampu saja. Ada ke zaman sekarang ni sampai tahap hanya bil elektrik berapa buah rumah? Sebab setiap rumah ada anak, dia perlu kipas, dia perlu kepada mesin basuh sekurang-kurangnya. Jadi apakah kajian telah dibuat terhadap isu ini? Betul tak fakta sejuta yang menggunakan bil bawah pada RM20 sebulan? Itu saya macam tak logik. Minta penjelasan. Kita jangan bandingkan diri kita. Kita ahli-ahli yang berhormat memanglah ya. Kita tahu di luar sana ada ramai lagi rakyat yang tak macam kita. Ini adalah data yang diberikan oleh Kementerian Teknologi Hijau ya kepada kami, dan ini adalah data yang saya kira sah dan disahkan, satu melalui SMS, satu lagi secara bertulis. Data ini takkan pegawai nak membohong pula ya. Saya membacakan apa yang saya fikir tepat angka-angkanya. Okey. Putatan. Pemberi pinjaman adakah dikenakan cukai dan pemantauan dilakukan pada pemberi pinjaman? Adakah lembaga hasil memantau pembayar cukai yang beri pinjaman ini? Apakah mekanisme lembaga hasil? Pertama, maklumat-maklumat belian akan disalurkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Kedua, lembaga hasil mempunyai jabatan siasatan yang memantau dan mengesan pembayar cukai yang tidak patuh. Yang ketiga, pembayar cukai sama ada mempunyai perniagaan berlesen atau tidak adalah dikenakan cukai. Lembaga hasil mengenakan cukai kepada semua pembayar cukai. Penubuhan task force yang terdiri daripada lembaga hasil, Kastam, Bank Negara, SSM dan SPRM untuk kesan apa yang disebut sebagai money laundering. Putatan juga bertanya, kehilangan hasil dari pemberi pinjam tidak berlesen. Ingin tegaskan sekali lagi, LHDN akan menjalankan risikan atas perniagaan tidak berdaftar atau the black economy, the shadow economy dengan mengesan maklumat seperti pembelian rumah mewah. Tinjauan dilakukan mengikut zon menerusi aktiviti banci bisnes. Lembaga hasil turut terlibat dalam langkah penguatkuasaan bersepadu ataupun dipanggil sebagai AMLA Task Force yang diketuai oleh Bank Negara Malaysia bagi mengesan pelarian cukai. Putatan juga bertanya sama ada pendapatan syarikat dan individu dari luar negara dikenakan cukai pendapatan atau tidak. Aktiviti perniagaan atau pekerjaan dari luar negara dikecualikan cukai selaras dengan sistem asas percukaian teritorial. Pendapatan daripada aktiviti trading sama ada import atau ekspor dikenakan cukai kerana aktiviti tersebut dilakukan dalam negara ini. Tumpat, apakah maksud komisen yang dibenarkan di bawah Fasal 16? Adakah ia melibatkan komisen yang melanggar undang-undang? Komisen yang dirujuk di bawah Fasal 16 adalah komisen yang dibayar kepada ejen-ejen takaful di peringkat dana pemegang saham. Komisen yang dibenarkan adalah tidak melanggar mana-mana undang-undang negara. Beliau juga ada menyebut tentang komisen kapal selam. Itu dah lama dijawab dalam Dewan ini Yang Berhormat Tumpat. Rakan saya Yang Berhormat Tumpat dah lama dah dijawab dalam Dewan ini bahawa tidak ada sebarang komisen dalam pembelian kapal selam itu.
di sini, ya, Menteri Pertahanan pada ketika itu yang sekarang Perdana Menteri Malaysia menjawab bahawa tidak ada sebarang komisen diberikan dalam pembelian kapal selam itu. Saya harap ahli-ahli yang berhormat lain kali dengar betul-betul penjelasan-penjelasan yang dibuat, ya. Okey, seterusnya Yang berhormat Tumpat. Timbalan Menteri, Ya, sebelum yang berhormat jadi ahli berhormat lagi, Allah yarham Timbalan Menteri Pertahanan semasa itu, Farid Bonta ke mana dia? Zain Tan Abidin Zain telah mengisytiharkan bahawa kerajaan Malaysia tidak membayar komisen, tetapi pihak Perancis beliau tidak menyentuh sama ada membayar komisen atau tidak. Itu jawapan dalam parlimen seingatan saya semasa Allah yarham menjadi Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu. ketika Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan menjawab hal komisen ini di sini, pada ketika itu saya duduk di sebelah Putatan. Mana Putatan? Keluarlah. Dan saya mendengar dengan teliti jawapannya itu sebab dia menimbulkan satu isu yang amat besar pada ketika itu, dikaitkan dengan pembunuhan Al-Tantuya dan sebagainya. Dan beliau menjawab satu persatu bahawa tidak ada sebarang komisen dikenakan. Yang ada adalah kontrak yang berasingan. Itu bukan komisen. Kontrak berasingan itu untuk menghantar anak-anak kita belajar kapal selam dan mempelajari segala teknologi kapal selam itu. Dan segala kontrak yang berasingan itu melibatkan pembayaran latihan itu, dan juga makanannya, dan juga kapal terbangnya, dan juga tiket pergi baliknya, dan juga segala allowance-nya. Itu adalah bukan komisen, itu adalah merupakan apa yang dipanggil sebagai kontrak yang berasingan. Dan saya membaca segala hansatnya, itulah jawapannya yang perlu diterima pakai dan tak payah lagi nak diulang-ulang dalam ceramah di mana-mana tentang perkara Menteri. itu. Ya? Menteri. Ya. Terima kasih Tuan Speaker dan juga terima kasih Menteri. Bolehkah Menteri, kontrak berasingan itu bernilai 500 juta ringgit. Satu angka yang cukup besar. Takkan allowance, makan, minum, pergi balik, air tiket tu sampai 500 juta. Bolehkah Menteri bagi butiran kontrak berasingan tu untuk kegunaan apa? Kita nak tahu sebab 500 juta itu banyak. Okey. Saya juga ada jawapan Timbalan kepada bayan baru ni juga saya ada jawapan. Yang Apa lagi tu? Timbalan Menteri. Sebenarnya Boleh saya jawab dulu ke? Saya ingat saya sama dengan ni. Kalau sama tak payah berkaitan. tanya. Kalau sama tak payah tanya, Tak. Ahmad. Cuma kontrak kapal selam ni kontrak yang ganjil. Pengalaman saya di Kementerian Pertahanan, tak ada 3 parti dalam satu kontrak. Antara kerajaan dengan pembekal. Tapi kapal selam ni pelik, ada 3. Itu yang kita persoalkan, dan kita telah dapat maklumat bahawa pembekal dia syarikat Malaysia. Syarikat Malaysia mana tahu urusan training di Perancis untuk mendapatkan rumah sewa di Perancis. Mengapa diberi pada syarikat Malaysia Parimeka ni? Ni soalan kita. Sebab itu kita lihat duit tu ke Parimeka yang harganya sampai 500 juta, sedangkan mungkin nilai dia tak sampai 500 juta. Ini yang kita persoalkan. Terima kasih. Itu sebenarnya telah dijawab. Kalau tengok Hansard yang lama-lama semua dah ada jawapan terhadap soalan ahli yang berhormat ni. Tapi kita tak boleh nak salahkan ahli berhormat Bayan Baru dan Lumut ni sebab baru. Jadi saya ingin menjelaskan di sini bahawa setakat ingatan saya, apa yang dibayar ialah apabila kontrak itu dilaksana dibayar. Selagi belum dia item by item, bukan dia bayar semua sekali 500 juta pada syarikat berkaitan. Dia ada kerja bayar, tak ada kerja tak bayar. Dia begitu kaedahnya. Jadi saya pasti tidak sampai 500 juta, dan kalau nak ditanyakan kita boleh tanyakan secara bertulis kepada kementerian yang berkaitan. Okey. Satu lagi, Tumpat, apakah maksud komisen dah selesai? Maksud pindahan kerajaan diperjelaskan, sumbangan pada parti politik ada termasuk di bawah definisi kerajaan. Perbelanjaan kerajaan yang dilakukan layak pada kadar 50% sebagai potongan perniagaan. Walau bagaimanapun sekiranya perbelanjaan dilakukan semata-mata dan sepenuhnya untuk tujuan perniagaan dibenarkan pada kadar 100%. Oleh itu pindahan tersebut adalah untuk memperjelaskan layanan cukai ke atas perbelanjaan kerajaan tersebut. Sumbangan yang boleh dibenarkan sebagai potongan cukai adalah kepada kerajaan negeri, kepada yayasan-yayasan yang disahkan oleh lembaga hasil, organisasi atau badan yang diluluskan di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 6. Tumpat juga ada menyebut apa yang berlaku kepada commission ataupun royalty. Kita telah menjawab isu royalty ini dalam satu jawapan kepada Rantau Panjang.
Saya ingin ulang sebab masa itu tidak dijawab secara lisan dalam masa pukul 10 sampai 11.30, maka saya mengambil peluang ini untuk memberikan jawapannya. Berdasarkan Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750, laut wilayah sesebuah negeri termasuk negeri-negeri pantai timur di semenanjung Malaysia adalah tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari garis air surut. Sehubungan dengan itu, selaras dengan Akta 750 dan Undang-Undang Antarabangsa, kawasan perairan yang melebihi 3 batu nautika adalah terletak hak pada dan dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai hak Malaysia. Untuk makluman yang berhormat, pada masa ini belum ada hasil petroleum dikeluarkan dalam laut wilayah negeri-negeri pantai timur di semenanjung Malaysia. Oleh yang demikian, tak ada bayaran yang dibuat di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974, Akta 144 kepada negeri-negeri pantai timur di semenanjung Malaysia termasuk Kelantan. Walau bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan telah membuat bayaran wang ihsan daripada hasil pengeluaran blok PM301 dan blok PM2 kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Pembayaran wang ihsan tersebut telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan atas budi bicaranya walaupun tiada obligasi di bawah undang-undang untuk berbuat demikian. Sehingga Mei 2013, bayaran tunai yang dikreditkan ke akaun amanah wang ihsan adalah berjumlah RM142.55 juta. Daripada jumlah terimaan tersebut, sebanyak RM100.78 juta telah disalurkan kepada Jabatan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Kelantan untuk membiayai program-program bantuan seperti bantuan pelajar cemerlang, bantuan pelajar IPTA, khairat kematian, membaiki rumah untuk golongan miskin, bantuan bencana, bantuan persekolahan dan bantuan anak yatim di negeri Kelantan. Menteri. Tumpat, sila. Soalan saya bukan sahaja merujuk kepada Kelantan tetapi kepada negeri-negeri pantai timur. Dan saya rujuk juga kepada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Ogos 2012 yang mengatakan pewujudan jawatan kuasa khas royalti untuk 3 negeri tersebut, yang mana laporan dan keputusannya akan diumumkan 6 bulan selepas itu. Itu soalan dan apa yang saya timbulkan awal tadi. Juga saya sebutkan, kalaulah sebagaimana Yang Berhormat ulangi sebentar tadi, itu pendirian Kerajaan Malaysia, Kerajaan Pusat, maka soalan saya tadi, apakah status royalti yang telah diberikan kepada negeri Terengganu dalam tahun 80-an, 90-an hingga tahun 2000 baru dihentikan. 2004 apabila UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan, diberikan dalam bentuk wan ihsan. Tetapi sebelum itu diberikan atas nama royalti. Kalau itu bukan royalti dan wang sudah diberikan bernilai berbilion-bilion ringgit, saya tanya tadi, apakah status wang yang telah diberikan itu? Apakah statusnya dari segi implikasi cukai Petronas terhadap kerajaan? Sebab wang itu sudah dibelanjakan dengan cara yang salah, dan saya yakin wang yang berbilion-bilion itu tidak dikenakan cukai oleh Kerajaan Persekutuan ketika itu. Itu soalan-soalan saya selain daripada Kelantan. Menteri, sambung sikit. Isu jarak penemuan minyak ya, mengikut batu nautika seperti yang ditarifkan oleh Menteri tadi. Dalam perjanjian yang dibuat antara Petronas dengan kerajaan negeri meletakkan hak ya, kepada Petronas untuk mencari gali, untuk membuat prospektif study terhadap hasil-hasil bahan bakar ini, sama ada di laut ataupun di darat. Ya, di darat sepatutnya hak milik itu kerajaan negeri, tetapi dalam perjanjian meletakkan hak itu, kerajaan negeri forgo dia punya hak kepada Petronas, dengan keadaan yang sama kerajaan pusat forgo dia punya hak di atas lautan untuk sama-sama mendapat sebahagian daripada hasil cari gali itu sebagai royalti. Ini Gua Musang dah sebut, sama di dalam dewan ataupun di luar dewan, perkara ini tidak diberikan suatu penilaian yang adil oleh kerajaan pusat. Saya yakin Petronas sebenarnya sudah memberikan 5% itu, ya, tetapi tidak sampai ke negeri. Jadi kita nak tahu, ya, 5% pusat, 5% negeri, ke mana bahagian negeri itu pergi. Dan ini royalti tidak boleh dibagi jenama-jenama lain, Menteri. Terima kasih.
Terengganu, Kuala Terengganu. Silakan. Ya, terima kasih, Muhammad. Saya ingin menyambung tentang isu bertam 3 yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri, iaitu mempunyai tuntutan daripada Pahang. Dan Menteri Besar Terengganu juga telah menyatakan bahawa bertam adalah hak Terengganu. Sudahkah isu ini dijelaskan dan ditetapkan? Kerana saya rasa masih lagi banyak orang keliru tentang bertam yang letak di kawasan pelautan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira saya akan menjawab sekali je lagi tentang ni. Kita beralih ke isu lain. Kuala Krai, Kuala Terengganu, Tumpat. Semua isu-isu ini sebenarnya kita dah tubuhkan Jawatankuasa Khas mengkaji isu bayaran tunai daripada hasil petroleum kepada negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Diumum oleh Perdana Menteri. Untuk makluman berhormat, Jawatankuasa Khas bagi penentuan tuntutan bayar tunai daripada hasil petroleum ini untuk mengkaji isu bayaran tunai dibangkitkan oleh negeri pantai timur ke atas hasil petroleum. Terma rujukan Jawatankuasa Khas adalah untuk mengenal pasti jika ada negeri-negeri yang berhak di sisi undang-undang untuk menerima bayaran tunai daripada hasil petroleum pantai timur. Masuklah apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Tumpat, apa yang telah berlaku pada pembayaran-pembayaran sebelum ini. Terma lagi ialah untuk menentukan formula dan kaedah pembayaran bayaran tunai tersebut kepada negeri-negeri yang berkenaan. Dalam hal ini, Jawatankuasa Khas telah mengkaji dokumen dan perundangan yang relevan, termasuklah apa yang disebut sebagai pandangan Gua Musang, Ahli Yang Berhormat Gua Musang, serta membuat pertimbangan berdasarkan input dan maklum balas perundangan dan teknikal. Perundangan dan teknikal. Dari segi 3 batu nautika dan sebagainya itu, daripada kementerian dan agensi yang berkaitan, termasuklah Petronas. Jawatankuasa Khas telah memuktamadkan laporannya dan telah mengemukakan laporan tersebut kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 Julai 2013. Walau bagaimanapun, memandangkan kes tuntutan royalti oleh Kerajaan Negeri Kelantan masih belum diputus oleh mahkamah. Hasil laporan jawatankuasa tersebut tidak dapat lagi dimaklumkan kepada umum. Pokok sena ada menyebut tentang bagaimana kaedah kerajaan kita, apakah kerajaan kita ini nampaknya tidak ada kreativiti untuk mencari hasil, ya. Patut Jawatankuasa Kampung Pontian menggantikan saya di sini. Sindiran-sindiran begitu. Tapi kadang-kadang boleh terima sindiran-sindiran itu. Tapi kalau nak cerita adik dan abang ahli PAS itu tak boleh lah. Saya nak maklumkan kepada ahli yang berhormat, yang berdaftar, rakyat yang berdaftar untuk membayar cukai di negara kita ini 6 juta orang. Yang aktif sebagai mengemukakan, kita anggap yang aktif itu yang mengemukakan borang cukai pendapatan 4 juta. Tetapi oleh kerana kita ni ada banyak sangat pelepasan-pelepasan cukai yang layak dikenakan cukai, cuma 1.96 juta, tak sampai 2 juta orang daripada 13 juta rakyat yang bekerja. 11 juta lagi, Tan Sri, 11 juta lagi tak bayar cukai. 2 juta sahaja yang bayar cukai. Tak sampai pun 1.96 juta yang bayar cukai daripada 13 juta yang bekerja. Oleh kerana itu, kita kena mencari hasil, ya. Kalau tidak, bagaimana kita nak membayar segalanya? Macam-macam tuduhan tadi. Kalau tak buat GST, maka kita akan kena jadi bankruptcy. Saya berada di tempat yang mana Menteri Keuangan satu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang perkara itu, ya, di auditorium Dewan Masjid Wilayah Persekutuan pada 24 hari bulan 11 yang lalu, dalam satu seminar dipanggil Pemerkasaan Ekonomi Nasional. Yang Amat Berhormat menyebut bahawa tarif patriotisme pada dia. Tarif patriotisme, jika dulu kalau perang, mereka yang pergi berjuang, mengangkat senjata bersama, itu antara tarifan patriotisme pada ketika itu. Dan pada ketika sekarang, untuk membina negara, kalau kita nak membina negara dan memastikan negara ini tidak ditawan ketika peperangan, maka kita sama-sama mengangkat senjata kalau perang.
Tetapi ketika negara aman, takrifannya ditambah kepada patriotisme, mereka yang bayar cukai itu adalah orang yang patriotik kepada negara. Oleh kerana itu, lawan kepada mereka yang tidak patriotik itu ialah mereka yang tidak patriotik lah. Pokok senang. Itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri. Saya harap dipahami maksud itu, dan saya berada, sebenarnya saya berucap sebelum beliau pun. Oleh kerana itu saya memahami sangat apa yang beliau sebut dengan niat yang baik, bukan niat menghina dan sebagainya. Okey. Pokok sena Menteri, mendakwa ketandusan idea. Saya rasa perlukan penjelasan sedikit mengenai Okey. patriotisme itu. Okey, sila. Ya, terima kasih Tan Sri. 1.9 juta daripada 13 juta hanya itu yang patriotik kepada negara. Yang lain itu tidak termasuk dan tidak perlu bayar cukai kerana terkeluar daripada golongan yang layak bayar cukai. Jadi kalau nak kata tidak patriotik ini ialah orang yang layak membayar cukai tetapi tidak membayar cukai, lari daripada cukai, tipu cukai, barulah boleh jadi pengkhianat. Tetapi kalau semata-mata tidak membayar cukai kerana tidak terkategori, ya, pendapatannya tidak cukup masuk ke braket bayar cukai, mereka bukan patriotik. Ya, jadi macam mana boleh keluar definisi sedemikian? Bagi saya menjelaskan yang berhormat Kuala Krai, kepada mereka yang tidak layak membayar cukai kerana terkeluar daripada skop orang yang bayar cukai itu dan mereka tidak membayar cukai, kita tidak katalah mereka itu pengkhianat, sebab mereka berhasrat. 4 juta orang, 6 juta orang ni berdaftar dengan hasrat yang baik. Hampir separuh daripada 13 juta itu berdaftar hasrat yang baik, mengumumkan borang cukai, tapi dia dilepaskan. Kita tak kata orang yang dilepaskan dengan pelepasan-pelepasan tertentu, lepas itu hasilnya dia tidak perlu membayar cukai, itu tidak patriotik, ya. Itu bukan maksudnya. Saya kira Kuala Krai faham maksud saya. Ini yang lari cukai lah, yang lari cukai. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai kerana memberikan pandangan. Kadang-kadang bagus juga ya pandangan. Terima kasih. Pada yang bagus tu kita kata baguslah. Pokok sena, kita ingin maklumkan pokok sena. Nak tanya, berapa ramai orang yang lari cukai? Yang lari cukai. Yang lari cukai. Sekejap lagi kita sampai. Yang lari kemudian yang mengelak, maknanya sepatut dia bayar banyak tapi dia cuba bayar sikit. Ada angka sekejap lagi. Okay. Pokok sena mendakwa adalah ketandusan idea untuk menggunakan cukai kepada rakyat seperti GST. Ya, saya nak maklumkan di sini bahawa GST ini memberikan banyak faedah. Faedah pertama, baik saya bacakan di satu-satu supaya tidak tersilap dan yang berhormat pula tak tersalah dengar, dan fakta ini adalah fakta yang tepat, ya, itu sebab baca betul-betul. GST adalah cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan, dibayar apabila pengguna berbelanja. GST menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang akan dimansuhkan. Ia bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih efektif, efisien, telus dan mesra perniagaan. GST mula dilaksanakan di negara Perancis seawal tahun 1950-an. Kini lebih 160 negara telah melaksanakan GST. Di ASEAN hanya Malaysia, Myanmar dan Brunei sahaja yang masih belum melaksanakannya. Kenapa GST diperkenalkan? Pertama, mengurangkan kos perniagaan. Itu yang pertama, sebab dia. Bukan nak menambah duit, mengurangkan kos perniagaan, itu yang pertama. Menteri baca Wikipedia ke? Tengah baca Wikipedia ke? Tak ada ni. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita ahli-ahli yang berhormat, kita lihat terbukti dengan jelas Wikipedia. Ini ialah keluaran MOF, Kementerian Keuangan yang berhormat, ya. Allah yang berhormat. Letihlah. Maksud apa, siapa, bagaimana, bila, kenapa, di mana, GST. Kementerian Keuangan punya brosur. Okay. Bukan Wikipedia, ya. Okay. Aduh. Kadang-kadang dia orang ni hebat cakap tapi tak betul. Sekali lagi terbukti. Yang ini betul. Saya bercakap tak adalah hebat mana, tapi yang ini betul. Okay. Mengurangkan kos perniagaan. Di bawah CJP, peniaga tidak dapat menuntut sepenuhnya. CJP ini cukai, jualan dan perkhidmatan yang akan kita mansuh.
Di bawah cukai jualan dan perkhidmatan, peniaga tidak dapat menuntut sepenuhnya cukai yang dibayar ke atas input perniagaan. Namun, dengan GST, peniaga mendapat manfaat kerana boleh mendapatkan semula cukai input ke atas bahan mentah atau barang dan perkhidmatan di setiap peringkat perniagaan. Akhirnya, kos perniagaan menjadi lebih rendah. Jadi, apabila kos perniagaan menjadi lebih rendah, akhirnya, pada satu masa, harga barang juga akan lebih rendah. Kedua, kenapa GST diperkenalkan? Sebab kedua, meningkatkan pematuhan. CJP, cukai jualan dan perkhidmatan yang sekarang ini, mempunyai kelemahan yang menyukarkan aspek pentadbiran cukai. GST pula mempunyai mekanisme yang tersedia menjadikan pentadbiran cukai lebih berkawalan kendiri. Ini yang penting, supaya dengan rela hati, sekaligus meningkatkan pematuhan. Apabila kita ada e-filing, lebih ramai orang bayar cukai. Itu maksudnya. Yang GST ini juga ada sistemnya, akan lebih ramai lagi mereka secara sukarela membayar. Itu yang kedua, kenapa GST diperkenalkan. Yang ketiga, mengurangkan kerenah birokrasi kerana kini urusan lebih mudah. Tidak perlu lagi untuk memohon kelulusan pengecualian ke atas bahan mentah. Dulu mengambil masa segalanya dan ia menyebabkan kerenah birokrasi berlaku. Yang keempat, memberikan kesaksamaan. Kadar GST dikenakan secara sama rata antara perniagaan yang terlibat, sama ada di peringkat penghilangan, pemborong, peruncit atau di sektor perkhidmatan. Sama rata, saksama. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Menjamin ketelusan. GST adalah lebih telus dari cukai jualan dan perkhidmatan kerana pengguna akan tahu sama ada barang dibeli atau perkhidmatan diperoleh tertaluk pada cukai dan amaun cukai yang perlu dibayar. Sekarang ini kita kena 10% cukai jualan. Kadang-kadang dia tak masukkan pun dalam bil tu. Tapi GST wajib masuk dalam bil itu. Dan yang terakhir, yang penting ialah menjadikan harga lebih berpatutan kepada pengguna. GST menghapuskan cukai bertindih di bawah cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai bertindih, cascading effects dalam bahasa Inggeris. Pengguna akan membayar harga yang lebih berpatutan untuk kebanyakan barang dan perkhidmatan di bawah GST berbanding CJP. Kepada yang dah 6%, iaitu cukai perkhidmatan, kekal. Cuma ada 6%. Kepada cukai jualan yang 10%, turun 10 kepada 6. Logiknya harga barang akan turun. Cuma saya nak beritahu, nak maklumkan kepada ahli yang berhormat, ada sedikit barangan 5% cukai jualan. Itu naik sikit jadi 6%. Itu kita tak nafi, kita tak kata bahawa harga barang turun serta-merta. Kita kata bahawa pada permulaan GST ini dilaksanakan, harga barang akan naik antara 1.8% ke 3%. Itu kita akui. Tetapi pengakuan kita itu untuk tahun pertama sahaja. Untuk tahun seterusnya, dari segi teori yang kita lihat dan segi praktikal perkara yang telah dimodelkan di semua 160 buah negara, harga barang akan turun. Ini yang penting dalam GST ini. Saya harap Pokok Sena faham tentang perkara ini. Saya minta sekarang Bentara tolong bagi pada Pokok Sena tentang GST ini. Okey. Beliau boleh memberikan penerangan sebab beliau sekarang ketua penerangan, dia boleh beri penerangan kepada ahli-ahli PAS. Dia tak faham-faham pun. Boleh bagi sekarang. Okey. Pokok Sena. Kalau GST itu begitu baik, Datuk Timbalan Menteri, dan ianya memberi kebaikan, keuntungan kepada peniaga, ianya tidak membebankan pembeli. GST ini dah lebih 10 tahun dirancang oleh Kementerian Keuangan. Lebih 10 tahun. Kenapa baru tahun 2015 nak dilaksanakan? Kalau ianya begitu baik, begitu hebat, begitu menguntungkan rakyat dan negara dan memberi perolehan yang banyak kepada perbendaharaan, kenapa baru tahun 2012 nak dilaksanakan? Kenapa tidak tahun 1991, 1992? Sebab masa itu pun sudah, saya ada maklumat dalaman, sudah pun dirancangkan. Pada ketika itu yang Muhammad Tompat dia baik bersama dengan Menteri Keuangan dulu. Dia tahu bahawa Menteri Keuangan dulu juga ada mencadangkan sebagai GST. Menteri Keuangan yang Ketua Pembangkang hari ini pun sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan sebelum itu. Tapi lepas itu ada pelbagai halangan. Antara halangan terbesar ialah apabila pembangkang kita semakin hebat memutarbelitkan tentang GST ini. Itu antara halangan yang terbesar untuk melaksanakan GST. Saya
menyatakan yang sebenar di sini. Tan Sri, Ahli yang berhormat. saya ingat perbankan waktu bekas Menteri Keuangan sebelum Pematang Pauh, iaitu Wakil Perdana Rebuk pada waktu itu. Masa tu kami pun tak kuat lagi di parlimen macam ni. Jadi pasal apa waktu tu tak laksana dah kata-kata bagui. Tak pernah dia pergi habaq kat orang pun saya tak pernah dengar waktu tu kata GST menentang apa. Waktu tu. Okey. Yang kami tahu GST tu geng songkok tinggi. Ahli-ahli yang berhormat. Brochure pun tak ada, tak keluar pun waktu tu. Tan Sri Yang Dipertua. Inilah dalam muktamar mereka baru-baru ini, mereka telah membuat keputusan akan mengadakan roadshow anti-GST. Itulah perkara macam itulah yang menjadi perhatian, ya. Dan menjadi kerisauan dan kerunsingan putar belit pada pembangkang. Tapi sekarang ini kita akan merupakan segalanya. Yang lepas itu lepaslah, dan saya berharap sebagai tanda sokongan daripada rakan-rakan pembangkang, jangan adakanlah roadshow anti-GST itu. Boleh, Muhammad? Boleh tumpat, boleh pokok sena bagi kepastian. Kami akan keluar brosur kami untuk nak jawab brosur ni, insyaAllah. Menteri boleh ini. Lepas tu di brosur itu juga ada portal. Saya harap PAS juga mengeluarkan portal kenapa tidak GST, dan di situ juga ada talian online yang boleh di call anytime. Minta maaf bila-bila masa, harap PAS pun ada. Jadi apabila rakyat tanya, jawab, sebagaimana juga apabila kita ditanya, kita akan jawab. Ya, Batu. Saya ucapkan tahniah sebab Menteri Kewangan telah sediakan brosur dan juga lagu pun ada. Kita ini mungkin negara yang pertama kita ada lagu GST. Tapi saya ucapkan tahniah. Ini ada persediaan yang bagus. Tapi saya ingin dapat pendapat dari Menteri Kewangan kerana tadi Menteri Kewangan telah sebutkan pelbagai faedahnya. Tapi kita biasanya kita selalu anggap yakin bahawa kumpulan swasta, kumpulan industri yang paling peka tentang keperluan pasaran. Dalam perkara GST ini agak peliknya, FMM, iaitu Federations of Malaysian Manufacturers telah menyatakan Malaysia tidak bersedia, dan kebanyakan manufacturer, kebanyakan industri pun tidak bersedia. Saya ingin tahu apakah langkah-langkah dan usaha oleh kerajaan untuk berdialog, untuk mengenal pasti kekhawatiran mereka ada apa. Adakah kekhawatiran mereka telah dijawab dengan, bukan yang dijawab dengan brosur. Saya agak industrial player ini, mereka tidak berminat dengan propaganda, tetapi mereka minat dengan mekanisme, dengan perkara yang sangat konkret, iaitu saya nampak usaha itu kurang. Sampai hari ini FMM masih mengambil pendirian 70% daripada syarikat-syarikat kita tidak bersedia untuk melaksanakan GST. Saya ingin dapat penjelasan. Itu sebab yang berhormat, kita tak melaksanakan GST ni pada 1 April 2014. Kita tahu bahawa ada sebahagian besar lagi yang perlu kita fahamkan tentang GST ini. Oleh kerana itu di pihak kerajaan, perundangan GST, sistem pengkomputeran, latihan pegawai, kemudian infrastruktur GST, pelan komunikasi yang menyeluruh telah disedia, sedang dalam pelaksanaan. Dan kita ada 16 bulan untuk melaksanakan pelan yang telah kita sedia itu. Termasuklah untuk berdialog dengan FMM sudah dibuat. Nak dialog lagi boleh, ya. Dan kita akan memastikan ada juga perkara yang telah diumumkan dalam bajet baru ini, bahawa kita akan memberikan apa yang kita panggil sebagai mengadakan jawatankuasa pemantauan GST, ya. Itu dipengerusikan oleh Menteri Keuangan kedua. Wakilnya tentu FMM boleh jadi wakil, agensi kerajaan boleh wakil, wakil industri boleh jadi wakil, dan juga kita memanggil NGO. Lepas itu kita ada grant latihan 100 juta ringgit
kepada peniaga yang menghantar kaki tangan untuk menjalani latihan GST hujung tahun ini dan sepanjang tahun 2014. Itu tentang geran latihan. Sekejap sepang. Di samping itu, bantuan keuangan sejumlah 150 juta ringgit disediakan. Yang ini pula kepada PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana, bagi pembelian perisian perakaunan, ya, bagi tahun 2014 dan 2015. Bantuan keuangan 150 juta. 100 juta latihan, 250 juta untuk ini. Supaya orang faham. Kalau tak faham juga, Allah, bukanlah susah sangat pun, ya. Menteri, sedikit. Sepang dulu. Sepang, sila Sepang. Terima kasih Boleh kepada batu kemudian. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya nak bertanya pada Menteri satu soalan sajalah. Menteri rasa adakah rakyat, lepas ini kita tahu, saya beri contoh warga kota lah. Apabila GST diperkenalkan, tarif elektrik akan dinaikkan, cukai pintu assessment rate akan dinaikkan. Dengan apabila berlaku GST nanti, kita tahu barangan pun akan naik. Secara jujur lah Menteri, dengan pendapatan per kapita negara kita dibandingkan dengan Singapura terlalu jauh. Tahun 2020 kita baru sasarkan $15,000. Sekarang di Singapura dekat $54,000 per kapita. Kalau inilah berlaku Tan Sri, Menteri, adakah Menteri secara jujur boleh kata rakyat boleh cope dengan perkara ini? Bayar bil air, bil elektrik dengan assessment yang begitu tinggi, GST lagi. Secara jujur lah, adakah rakyat betul-betul tidak akan terbeban dengan benda ni? Sambung sikit, Menteri, sambung. Saya juga saya faham kerajaan tidak serta-merta untuk melaksanakan GST, lain dengan kenaikan harga tarif elektrik, dengan kenaikan cukai pintu, itu serta-merta. Tapi untuk GST, kerajaan telah menyatakan ada tempoh persiapan. Tapi kita telah dengar berulang kali, dengan MySikap pun ada persediaan, dengan gaji minimum pun kita ada tempoh persediaan. Tapi akhirnya gaji minimum banyak lagi dikecualikan. Hampir dengan persiapan itu seolah-olah tidak berjaya, sebab bila sampai tarikh itu masih kalang kabut. Saya ingin, sebab GST ini kalau kita silap langkah, dia akan efeknya sangat-sangat besar. Itulah sebab banyak pihak industri telah menyatakan kalau nak start pun tak boleh tinggi sangat sampai 6%. Singapura pun tak setinggi begitu, dan mereka mengambil masa yang panjang untuk sampai 6% ini. Tapi saya juga ingin dapat penjelasan, adakah dengan latihan ini, bersedia atau tidak, bukan atas kerajaan tetapi pihak swasta. Dan kini kebanyakan dari pihak swasta masih ragu-ragu keberkesanan untuk melaksanakan GST ini. Terima kasih. Boleh tumpang, Muhammad. Sepang batu kena batangan. Tumpang lalu. Boleh. Tentu Terima boleh. kasih, Muhammad Menteri. Saya mendengar apa ini keraguan rakan-rakan. Sebetulnya kita pun ada keraguan, yaitu dengan kenaikan tarif elektrik, dengan subsidi minyak dan gula ditarik sedikit. Tetapi sebetulnya ya kita disebab adakah ini yang Muhammad merasakan disebabkan keyakinan itulah. Maka sesuatu perkara yang baik itu kalau kita tidak mula, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa nak mula? Jadi ini sebetulnya apa yang kita terapkan ini memang baik, cuma ada kumpulan puak-puak yang memperlekehkan di sebelah. Jadi ini yang sebab rakyat ada yang terpengaruh, dan mereka yang berbicara ini Muhammad memang mereka suka berhujah begitu, memberi jaminan kosong dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk meletakkan benda-benda baru ini untuk meringankan pula beban rakyat di bawah sementara penyusunan semula rangka-rangka yang baik ini? Sebab memang ada impak dia seperti saya katakan tadi. Tetapi impak ini jangka pendek.
Kita mahu memacu negara, maju ke hadapan. Ini matlamat kita. Apa yang kita perjuangkan ini memang untuk negara, masa depan anak bangsa kita. Sementara beban itu, apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan pula beban itu dan tambah memberi keyakinan kepada perancangan kita yang baik ini. Terima kasih. Tan Sri yang Ketua, boleh ke saya juga mencela? Tan Sri yang Ketua, saya sebenarnya baru-baru ini ada anjurkan satu forum GST di kawasan saya, dan saya ajak beberapa orang termasuk pegawai custom untuk berikan ceramah, dan saya difahamkan daripada seorang accountant daripada Singapura bahawa walaupun Singapura mula dengan 3%, tapi sebelum itu mereka adalah sifar cukai. Jadi mereka sebenarnya daripada kosong sifar kepada 3. Manakala kita punya daripada 5 ataupun 10 ke 6. Ada yang mungkin naik 1%, ada yang turun 4%. Adakah ini benar? Sekian. Tan Sri, boleh saya juga tanya? Banyaknya. Cukuplah dulu ya. Boleh. Berkaitan. Memang. Yang disebut tadi memang benar. Saya sebenarnya baru nak menyebut tentang Singapura ya. Sekejaplah seputih. Singapura memang sebelum itu tidak pernah ada cukai jualan, tidak pernah ada cukai perkhidmatan. Dia bermula daripada kosong, lepas itu sebab GST-nya bermula pada 3%. Sekarang ini 7% dan kebanyakan negara di kawasan sekitar kita ini 7%, dan kita telah maklumkan bahawa kita yang terendah dalam rantau ini, dan daripada banyak negara kita yang terendah 6%. Kalau kita letakkan 5%, dia tidak mendapatkan apa-apa hasil tambahan. Kalau kita letakkan 6% adalah sedikit hasil tambahan yang tertentu. Hasil itu kita sedang kira sekarang dan kita boleh maklumkan kemudian. Terima kasihlah atas pandangan Sepang, Kinabatangan Batu, dan saya ingin maklumkan memang untuk kita menyembuhkan penyakit, kita kena makan pil antibiotik kalau kita pergi ke klinik, ke hospital. Antibiotik ni kadang-kadang 7 biji pil dia. Kalau kita makan 2 biji je, kalau itu tanya Timbalan Menteri Kesihatan ni. Kalau kita makan 2 biji aja, pil itu tak berkesan. Pilnya mungkin pahit. Makan sebiji. Setiap hari kena makan, 7 hari. Lepas itu barulah boleh sembuh. Jadi siri itu hendaklah dilakukan. Apakah sirinya? Sirinya rasionalisasi subsidi. Sirinya ialah GST. Itulah siri-siri yang terpenting. Sirinya ialah pematuhan dari segi cukai. Itu antara siri-siri. Pil antibiotik untuk kita menyembuhkan sakit. Semua orang komplain, bukan? Doktor bagi kita bil. Komplain apa? Komplain hutang. Orang komplain. Ya, semua komplain. Rating kita jatuh, lepas tu naik balik. Dikomplain banyak begitu ya. Hutang yang tinggi dan macam-macam. Kemudian defisit yang tinggi. Jadi kita nak memperbaiki apa yang berlaku pada ekonomi negara kita. Tujuan kita baik, ekonomi negara kita baik, rakyat juga yang mendapat faedah. Itu yang ingin kita tegaskan di sini ya. Sepang, Kinabatangan dan Batu. Okey, silakan Seputi.